Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfikri bin Muhammad, nombor matrik 282601 akan membentangkan tentang tajuk Cukai Barang dan Perkhidmatan Negara Singapura. Secara pengenalannya, di peringkat global, cukai barangan dan perkhidmatan atau GST bukanlah sesuatu yang baharu. Cukai barangan perkhidmatan GST mula diperkenalkan di negara Perancis pada tahun 1954 dan kemudiannya diterima pakai oleh beberapa negara lain seperti Brazil, Denmark, Belanda, Ivory Coast, Jerman dan Sweden. Dalam tempoh 1970 sehingga tempoh 1979, 19 buah negara turut memperkenalkan cukai barangan dan perkhidmatan GST ini termasuk Korea, Peru dan United Kingdom. Seterusnya dari tahun 1980 sehingga 1989, 19 lagi negara melaksanakan cukai barangan perkhidmatan ini termasuk Indonesia, Filipina dan Jepun. Bilangan tertinggi negara yang mengenakan GST berlaku antara tahun 1990 dan 1999 dengan seramai 72 buah negara termasuk Rusia, China, Singapura dan negara berpendapatan sederhana seperti Bangladesh, Kemboja, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand. Malah negara-negara di benua Afrika seperti Ghana, Jamaica, Mali, Tanzania, Madagascar dan Kenya juga telah melaksanakan GST sehingga kini terdapat 160 buah negara yang melaksanakan cukai barangan perkhidmatan GST ini. Eksais dalam apa jua bentuk boleh menjejaskan kebajikan individu atau pihak yang membayar. Oleh itu, pelbagai cara dan kaedah telah diperkenalkan oleh kerajaan di seluruh dunia untuk mengurangkan beban dan persepsi negatif terhadap kutipan akses ini. Dalam keadaan yang paling mengerikan atau melampau, pengenalan atau kenaikan cukai akses sedia ada telah mencetuskan rusuhan dalam beberapa buah negara dalam membawa kepada kejatuhan sesebuah kerajaan. Yang pasti tiada kerajaan akan memperkenalkan GST atau apa-apa jenis cukai aksis lain jika ia memberikan kesan tambahan dan juga cukai yang melampaui batas terhadap sesebuah negara. Kerajaan sering mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kesan negatif kutipan cukai ini. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan ialah memberi pengecualian atau mengurangkan kadar cukai ke atas barangan atau sektor tertentu yang dianggap penting bagi menjaga kebajikan awam, sebagai contoh bahan makanan ruji, ubat-ubatan atau peranti perubatan mungkin tertakluk kepada cukai yang lebih rendah atau dikenakan sepertinya. Selain itu, GST telah diperkenalkan dengan matlamat untuk menyediakan sistem cukai yang lebih efisien dan adil. Dengan mengenakan cukai pada barang dan perkhidmatan, kerajaan dapat mengumpul pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pembelanjaan awam dan menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. GST juga membolehkan sistem cukai yang lebih transparan dan mudah diperiksa kerana ia melibatkan pengumpulan cukai pada setiap peringkat aliran pasokan, dari pengeluaran hingga penggunaan akhir. GST juga membantu mengurangkan ketidakadilan dalam sistem cukai yang sebelum ini bagi menggantikan sistem pencukaian yang lebih efisien. Sistem cukai selain negara yang juga telah melaksanakan GST, terdapat juga negara-negara yang masih mempertimbangkan atau sedang merancang untuk memperkenalkan cukai barangan perkhidmatan ini bagi diguna pakai untuk negara. Cukai barangan dan perkhidmatan di Singapura merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan. GST diperkenalkan di Singapura pada tahun 1994 dengan tujuan mempelbagaikan pendapatan negara dan membiayai program sosial dan pembangunan infrastruktur di negara Singapura. Hasil daripada GST digunakan oleh kerajaan Singapura untuk menyokong pelbagai sektor dan inisiatif kebanyakan dan CPB diperlukan bagi pembiayaan dasar sosial termasuk perumahan mampu milik, pendidikan, penjagaan, kesihatan dan bantuan sosial untuk kumpulan renten. Di samping itu juga dana GST digunakan untuk membangun infrastruktur, menambahbaikkan pengangkutan awam dan juga pembangunan ekonomi di negara Singapura.
Secara kesimpulannya, cukai GST adalah cukai progresif yang akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan di Malaysia pada masa hadapan. Pemahaman terhadap cukai ini akan membantu kita menilai dengan lebih baik kesan GST atas kehidupan kita pada masa hadapan. Masyarakat mencadangkan agar kerajaan mengeluarkan buku panduan harga yang menunjukkan perbezaan harga barangan dan perkhidmatan sebelum dan selepas pelaksanaan GST. Hal ini demikian supaya pengguna boleh membandingkan harga sebelum dan selepas GST dikenakan. Kesimpulannya, pelaksanaan GST di Malaysia dijangka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Akil bin Ismail bernombor matrik 282203 ingin melakukan pembentangan yang seterusnya. Definisi cukai. Cukai adalah salah satu sumber pendapatan kerajaan yang digunakan untuk membiayai pembelajaran awam dan menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Cukai juga boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai matlamat dasar ekonomi dan sosial, seperti menggalakkan pembangunan sektor tertentu, mengurangkan jurang pendapatan atau melindungi alam sekitar. Namun cukai juga mempunyai kesan ke atas masyarakat yang membayarnya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kesan cukai ke atas masyarakat Singapura. Kesan ke atas pengguna. Cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan akan meningkatkan kos pengeluaran dan harga jualan, yang seterusnya akan menjejaskan permintaan pengguna. Pengguna yang lebih sensitif terhadap harga akan mengurangkan penggunaan barang atau perkhidmatan yang dikenakan cukai, manakala pengguna yang kurang sensitif akan menanggung beban cukai yang lebih tinggi. Contohnya, cukai rokok dan arak di Singapura adalah lebih tinggi. Adalah yang tertinggi di dunia, bertujuan untuk mengurangkan pengambilan bahan-bahan ini yang membahayakan kesihatan. Kesan ke atas pekerja. Cukai yang dikenakan ke atas pendapatan pekerja yang akan mengurangkan insentif untuk bekerja, menyimpan dan melabur. Pekerja yang berpendapatan tinggi akan membayar cukai pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerja yang berpendapatan rendah, yang boleh menyebabkan ketidakpuasan dan penghijrahan. Pekerja juga akan menyesuaikan tawaran tenaga kerja mereka mengikut kadar cukai marginal mereka, iaitu kadar cukai tambahan yang perlu dibayar bagi setiap dolar berpendapatan tambahan. Contohnya, pekerja yang kadar cukai marginalnya tinggi mungkin akan memilih untuk bekerja kurang jam atau menolak kenaikan gaji untuk mengelakkan membayar cukai yang lebih tinggi. Kesan ke atas pengeluar. Cukai yang dikenakan ke atas keuntungan korporat atau modal akan mengurangkan insentif untuk melabur, mengembangkan perniagaan atau mencipta peluang pekerjaan. Pengeluar juga akan menyesuaikan output mereka mengikut kesan cukai ke atas kos margin mereka, iaitu kos tambahan yang perlu ditanggung bagi setiap unit output tambahan. Contohnya, pengeluar yang kos margin yang meningkat akibat cukai mungkin akan mengurangkan output mereka untuk mengekalkan tahap keuntungan mereka, atau menaikkan harga jualan mereka untuk menyalurkan beban cukai kepada pengguna. Kesan ke atas pemerintah. Cukai adalah sumber utama pendapatan pemerintah Singapura yang digalakkan untuk membiayai pembelajaran awam seperti pendidikan, kesihatan, pertahanan, infrastruktur dan bantuan sosial. Cukai juga boleh digunakan untuk mencapai matlamat dasar pemerintah seperti meningkatkan produktiviti, daya saing, kesejahteraan sosial dan keseimbangan fiskal. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kesan negatif cukai ke atas aktiviti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mencari keseimbangan antara kadar cukai dan hasil cukai. Contohnya, kadar cukai yang terlalu tinggi boleh menyebabkan penurunan dalam asas cukai.
seperti jumlah barangan atau perkhidmatan atau pendapatan yang dikenakan cukai. Yang seterusnya akan mengurangkan hasil cukai lah. Jadi itu saja daripada saya, Ismail Akil bin Ismail, bernombor metrik 282203. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nuaira Edilia binti Elong, nombor matriks 282452. Prinsip pencukaian barang dan perkhidmatan di Singapura. Setiap negara di dunia ini secara amnya menuntut cukai. Tujuan adalah demi memantapkan ekonomi negara. Justru perbelanjaan hasil pungutan cukai ialah untuk kepentingan kepada negara. Prinsip ikuti mampu dipenuhi apabila sistem pengurusan cukai di Singapura dapat dirasai oleh kesemua penduduknya, sekali kepada pembayar cukai pelbagai insentif seperti rebate dan pelepasan cukai diberikan oleh pihak kerajaan. Kemudahan infrastruktur yang dikembangkan oleh kerajaan juga turut sama boleh dinikmati. Contohnya, fasiliti sekolah, jalan raya serta banyak lagi kemudahan awam yang dibangunkan. Justru, perkembangan Singapura menunjukkan yang prinsip equity dan keadilan mampu ditunjukkan kepada negara luar yang lain dan membuktikan kestabilan dan perkembangan ekonomi di rantau Asia. Dalam pada itu, pendapatan di negara itu dijana melalui pungutan cukai yang termasuk cukai pendapatan, cukai hartanah, duty excise, duty custom yang termasuk juga cukai GST, bayaran bagi lesen, izin menyewa harta milik kerajaan, denda, rampasan dan juga perolehan modal, dan hasil jualan barang modal juga antara sumber pendapatan yang lain diperolehi kerajaan Singapura. Menariknya lagi, bagi merangsang percambahan ekonomi, kerajaan Singapura juga turut menghebatkan lagi aktiviti ekonominya seperti sektor kilang dan buatan yang telah mampu menyumbang keluaran dalam negara kasar itu sebanyak 20 hingga 25%. Pada waktu yang sama, perbelanjaan untuk mengurus digunakan daripada hasil cukai untuk menampung rutin harian kerajaan yang berbentuk berulang dan juga berlanjutan. Contohnya untuk membayar gaji pekerja, bil utiliti, pembelian bekalan. Tambahan lagi, dua bentuk bahagian corak perbelanjaan seperti ini adalah lebih utama kepada belanja tanggungan dan belanja bekalan. Lebih-lebih lagi, pengurusan cukai yang cekap secara tidak langsung pada penegak tempatan sekaligus memperolehi keuntungan atas barang import yang dikenakan cukai. Maka ini boleh memberi galakan kepada pengguna supaya memilih untuk membeli barangan tempatan yang harganya jauh lebih rendah. Dalam menjaga kepentingan rakyat mereka, strategi perdagangan ini yang lazimnya digunakan oleh negara-negara di seantero dunia. Secara konklusinya, instrumen kewangan yang sangat krusial untuk sesebuah negara ialah cukai dan menjadi wadah yang penting untuk membantu menginjek kemajuan sesebuah negara melibatkan sudut sosial dan ekonomi. Tidak dinafikan dengan adanya dana yang mencukupi, pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara boleh diimplementasikan dengan lebih sempurna dan tersusun. Pelaksanaan sistem cukai yang cekap dan bersifat menyeluruh telah menyebabkan kerajaan Singapura dengan jayanya menguruskan negara itu. Hasil kewangan memperolehi sumbangan terbesar melalui pelaksanaan GST dan pihak kerajaan mampu memanfaatkan hasil perolehan cukai ini dan menyediakan bajet tahunan untuk pembangunan negara yang kemudian hasil dapat dinikmati oleh kesemua rakyat di negara itu. Kesan cukai pendapatan barang dan perkhidmatan. Hasil kerajaan pusat dengan pelaksanaan cukai barang perkhidmatan di Singapura untuk hasil kerajaan pusat mampu untuk penjanaan pendapatan cukai yang konsisten serta boleh diramal ketika dalam suasana ekonomi yang kukuh dan rapuh. Dari sudut pentadbiran dan pengumpulan, cukai barang perkhidmatan merupakan cukai yang dianggap cekap kerana tidak memerlukan kos yang banyak. Melalui pertumbuhan ekonomi, cukai pendapatan korporat dan persendirian boleh dikutip dengan kadar yang rendah oleh kerajaan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara.
Kemudiannya pelaburan secara langsung asing boleh digalakkan. Secara total ini akan menyebabkan perkembangan ekonomi yang kukuh. Selanjutnya, melalui ekonomi percambahan dividen faedah diberikan. Sumber yang diperolehi dari Akhbar Tempatan Berita Harian 2002, dari tahun ke tahun sektor pembuatan telah berkembang yang kukuh pada 13.2% sebanyak 20.1%, juga turut menyaksikan perkembangan dalam sektor pembinaan, dan ini dikatakan adalah disebabkan sokongan padu yang diberikan oleh pihak kerajaan dan agensi swasta. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arsyad Al-Hafiz bin Ramli, nombor metrik 282274. Seterusnya adalah definisi cukai barang dan perkhidmatan. Good and Service Tax adalah diertikan dalam bahasa Inggeris atau ringkasannya iaitu GST. GST adalah dimaksudkan cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas semua barangan dan perkhidmatan. Dalam pada itu, berbanding dengan cukai jualan dan cukai perkhidmatan sedia ada, asasnya GST adalah jauh lebih baik. Pihak kerajaan akan mengutip GST daripada pelanggan melalui organisasi perniagaan yang telah berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Kebiasaannya, GST boleh dipungut oleh penjual atau pembekal jika nilai jualan tahunan bagi sesuatu barang atau perkhidmatan yang diberikan mencapai had jumlah spesifik yang ditentukan. Di samping itu, konsep nilai tambah adalah merupakan asas kepada GST. Ini sama sekali berlainan daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang prosesnya hanya satu peringkat sahaja. GST merupakan cukai berperingkat dan semua pembayaran cukai dilakukan di antara pihak tengah ketika dalam proses keluaran dan edaran termasuk import dan ekspor barang dan perkhidmatan. Pada tahun 1954, Maurice yang memperkenalkan GST atau VAT iaitu Value Added Tax ini kerana ingin menukar sistem cukai yang tidak konsisten berpandukan kepada jualan untuk keseimbangan sistem cukai pendapatan yang lebih memberangsangkan. Pada era ini, terdapat 138 negara di dunia yang mengamalkan GST. Pada waktu yang sama, Amerika Syarikat juga melaksanakan cukai jualan dan lazimnya cukai ini hanya di peringkat runcit sahaja. Seterusnya adalah tujuan cukai barang dan perkhidmatan di Singapura. Singapura memainkan peranan penting terutama kepada perdagangan dan keuangan antarabangsa dan menakluki tempat keempat dalam pusat kewangan serta digelar bandaraya global metropolitan. Menurut kepada Kelly Rachel 2008, Singapura dikenali sebagai salah satu pelabuhan kelima yang paling sibuk di dunia. Dalam tahun 1994, Singapura telah memperkenalkan GST sebanyak 3%. Kemudiannya, pada awal Januari 2003, kadar itu dinaikkan kepada 4%. Dari bulan Julai 2007 sehingga sekarang, kadar telah mencapai kepada kadar 7%. Lebih-lebih lagi, sebelum memasuki tahun 1986, secara marginal kadar cukai pendapatan individu dan perolehan korporat di negara itu ialah berada di tahap kadar 40%. Maka, kadar yang agak tinggi umpama tidak kompetitif. GST dikenakan di Singapura kerana sebagai satu inisiatif untuk penstrukturan semula cukai yang lebih tinggi supaya negara itu boleh menukar kebergantungan terhadap cukai langsung kepada cukai tidak langsung. Ini kerana kerajaan Singapura beranggapan cukai yang diperbarui diperlukan bagi mengekalkan kompetitif negara itu dan bagi mengekalkan percambahan untuk jangka masa yang panjang serta turut membuka lebih banyak peluang kerja. Dalam pada itu, dengan meningkatkan jumlah penduduk, kerajaan sangat positif pendapatan asas cukai di negara Singapura dijangka akan menurun. Melalui pelaksanaan GST yang komprehensif,
tanggungan cukai akan seimbang dalam kalangan penduduknya. Organisasi yang mengaut pendapatan setahun lebih daripada $1 juta di Singapura adalah diwajibkan dalam dikenakan GST. Tambahan pula, kerajaan Singapura mengenakan GST bukan hanya semata-mata untuk menjana pendapatan cukai yang tinggi, tujuan lainnya adalah mahu membiasakan penduduknya dengan sistem baru yang diperkenalkan itu.